Okey. Sekarang tengok. Kita akan belajar apa hari ni? Boleh nampak skrin? Semua boleh nampak skrin? Cikgu tak dengar suara. Nampak. Okey. Kita tak belajar berita hari ni tapi kita belajar ulasan berdasarkan bahan grafik. Cikgu tak pilih lagi untuk ajar awak berita walaupun ada dalam RPT. Tapi cikgu pilih bahan grafik lah. Ya? Saya tak nampak skrin. Tak nampak skrin. Orang lain nampak tak? Tak. Tak. Sekejap cikgu share sekali lagi. Your screen is paused. Why? Ditulis your screen is paused. Sekejap. Share. Okey, boleh nampak? Nampak boleh? Sekarang boleh? Boleh. Okey, jadi kita akan belajar ulasan berdasarkan bahan grafik. Tahu tak bahan grafik tu apa? Apa bahan grafik? Cuba jawab. Cikgu tak nampak lah awak, cikgu tengok lah. Tahu tak bahan grafik tu apa? Tak tahu? Bahan grafik ni gambar. Gambar. Kau tengok dekat sebelah ni, warna pink ni apa dalam slide ni? Buku. Kalau kat atas tu ialah pen. Pen ke pensel ke? Itulah bahan grafik, iaitu gambar. Kita kalau tengok ialah gambar. Kita tengok sekarang tu apa gambar dekat situ, kat slide tu? Duit. Duit. Beg yang dia Apakah penuh ini? dengan duit. Duit. Ada nampak benda lain ke selain duit? Tak ada. Okay, ini ialah duit. Jadi cikgu nak tanya awak, macam mana awak nak dapat duit yang banyak? Kerja. Kalau umur awak ni kan awak tak boleh bekerja lagi. Macam mana awak dapatkan duit? Cuba teka. Menabung. Pandai menabung. Lagi-lagi, siapa ada idea lain selain menabung? Ambil upah? Ambil upah. Boleh. Ambil upah. Macam kita tolong mak ayah ke kan? Nak upah ke? Itu jual barang dekat sekolah. Jual barang dekat sekolah. Tapi awak boleh jual barang ke? Boleh? Boleh. Boleh. Biasa jual apa biasa? Bukan masa saya jual makanan. Jual makanan. Faham. Boleh diterima. Tapi yang cikgu nak tekankan sekarang ni, antara cara kita nak dapat duit banyak ni, betul lah Aira bagi tahu tadi, menabung. Kalau nak menjual tu, kita macam kena ada usaha sikit lah, effort sikit. Contohlah kalau nak jual makanan, kenalah dapatkan makanan tu dari mana, kena masak. Tapi kalau menabung ni, duit yang mak ayah awak bagi sedia ada tu, kita boleh simpan. Macam itulah untuk apa yang kita nak belajar hari ni. Okey, slide seterusnya. Jadi, tadi kan dah beritahu tentang menabung. Apakah faedah menabung? Apa kebaikan menabung? Tengok, dia naik tangga tinggi, letak shilling dalam tabung tu. Nampak tak? Usaha dia nak menabung. Apa kebaikan? Untuk masa depan. Pandai untuk masa depan. Masa depan yang lebih cerah lagi-lagi. Kenapa kita kena menabung? Masa susah. Mestilah untuk kita nak beli barang apa kita nak kan, kita menabung. Kita simpan duit. Lagi-lagi. Cikgu, betul dah Airin bagi tahu tadi? Untuk kecemasan, bagus. Orang lain bagi respon? Kalau jawapan awak sama macam Airin, bagilah contoh. Kecemasan tu macam mana? Untuk belajar. Untuk belajar boleh, untuk sama belajar. Walaupun kita ada pinjaman dari kerajaan, tabung ni penting tau. Sebab zaman sekarang ni, pinjaman ni belum tentu cukup untuk kita belajar. Sebab kos sara hidup tinggi. Kalau awak belajar dekat Kuala Lumpur, Selangor, nasi mahal, makanan mahal. Tapi kalau awak belajar di Kelantan, di Terengganu, dekat-dekat Pantai Timur, mungkin harga dia tak sama, lebih murah.
Itu contoh yang kita nampak lah. Ataupun di utara, Perlis, Kedah pun murah juga. Lagi-lagi ada lagi tak? Tak ada dah? Bil. Bayar bil. Bayar bil lah. Bil apa? Bil internet ke? Bil telefon ke? Api. Apa lagi? Bil air. Bil Api. bil Salah, api, bil bil elektrik. air, bil elektrik. Okey, sebenarnya tu untuk mak ayah lah bayar. Tapi kalau dengan tabungan kita banyak, kita nak bantu mak ayah bayar pun boleh. Okey, bagus. Respon yang baik dari semua. Jadi sekarang kita tengok ni, slide seterusnya. Ingat lagi tak belajar minggu lepas? Ada tak yang ni? Tak ada. Tak ada. Kalau ni kita panggil lain. kita panggil peribahasa. Tengok cikgu baca kan. Lama-lama sedih bukit. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Jadi maksud peribahasa ni, bersabar dan gigih dalam melakukan sesuatu akhirnya akan memberikan hasil yang memuaskan. Tengok tu. Dia sedang mencakur tanah gambar pertama kan. Dia cakur tanah, dia ambil tanah tu dikumpulkan. Jadi lama-lama, ia kan sikit-sikit tanah tu kan lama-lama akan jadi satu bukit yang tinggi. Macam tu lah kita menabung. Kita letak 20 sen, kita letak 50 sen, RM1, RM2, lama-lama ia akan jadi banyak. Jadilah 200 ke, 300 ke. Macam tu lah peribahasa untuk menabung. Boleh faham? Boleh. Pernah dengar tak peribahasa ni? Pernah. Peribahasa ni memang kalau cikgu kata dalam bahasa Inggeris lah, familiar lah. Familiar memang semua orang pernah dengar. Okey, tengok peribahasa yang kedua. Sediakan payung sebelum hujan. Pernah dengar? Pernah. Pernah juga. Maksud dia, hendaklah bersiap sedia sebelum terjadi sesuatu yang kurang baik. Okay, kita tahu, kita tengok. Sekarang musim hujan kan? Betul? Betul. Awak nak keluar rumah, awak buka pintu rumah tu, awak tengok langit dah gelap. Mestilah awak akan ambil payung. Kalau awak tak ambil payung sebelum keluar, nanti basah lah kan? Macam itulah kita kena sediakan payung sebelum hujan. Maksud dia kat sini sesuatu yang kurang baik tu macam apa? Bencana. Bencana. Bencana ataupun kalau kita relate dengan apa yang Irene bagi tahu tadi, duit yang dalam tabung tu kita guna untuk sesuatu yang kurang baik. Bila berlaku sesuatu kurang baik macam kemalangan ke, awak sakit ke. Macam itulah. Kita bersiap sedia. Kita ada duit kan? Kita sakit, kita ada duit. Kita boleh guna duit tu untuk bayar bil kita sakit. Itulah antaranya untuk membantu kita bila kita menabung. Pada usia kanak-kanak. Awak tak sakit lagi sekarang. Awak sihat kan? Daripada awak darjah 4, awak bayang darjah 4, awak simpan duit RM1 sehari. Darjah 5, darjah 6, dah ada berapa hari? 365 hari kan? Awak boleh dapat, bila 2 tahun berlalu, awak boleh dapat 600 dah. Nampak tak dekat situ? Bermula dari kecil kepada banyak. Tapi bila duit tu dah banyak, bagi dekat mak ayah lah untuk simpan, masukkan dalam bank. Itulah cara-cara untuk menabung. Boleh faham? Boleh. Okey, sebelum tengok yang ni, kita tengok satu video. Video yang sama lah. Okey, ulasan bahan grafik. Setelah beberapa bulan menabung, akhirnya tabung Sarah penuh juga. Oleh itu, Ibu Sarah membawa Sarah ke bank untuk menyimpan wangnya itu. Ketika di bank, Sarah terlihat gambar Tak ada skrin tu. dari Tak ada? Tak ada. video tu. Tak nampak video tu. Tak dengar suara ke? Tak ada video. Semua orang tak nampak video Tak. Oh ya ke? Kenapa jadi macam tu? Cikgu stop share. Cikgu share balik. Cikgu rasa lain kat rumah cikgu ni hujan. Sekejap ya. Okay. Sekarang boleh nampak? Sekejap. Okey, boleh. Boleh dah? Okay. Dia kena Boleh. share balik.
Setelah beberapa bulan menabung, akhirnya tabung Sarah penuh juga. Oleh itu, Ibu Sarah membawa Sarah ke bank untuk menyimpan wangnya itu. Ketika di bank, Sarah terlihat gambar tentang faedah menabung. Daripada gambar itu, barulah Sarah tahu bahawa menabung dapat melatih diri untuk berjimat cermat, untuk kegunaan waktu kecemasan dan simpanan hari tua. Segala maklumat yang Sarah lihat pada gambar itu merupakan maklumat tersurat, iaitu perkara yang dapat dilihat. Apakah pula maklumat tersirat, iaitu maklumat yang tersembunyi di... Okey. Nampak tak? Dia banyak duit. Sarah banyak duit. Dia pun pergilah bank untuk menabung. Dia boleh lihat dekat satu poster, dekat dinding, ada faedah menabung. Yang pertama apa yang pertama? Yang pertama, melatih diri berjimat cermat. Okey, yang kedua? Menggunakan waktu kecemasan. Yang ketiga? Simpanan hari tua. Okey, simpanan untuk hari tua. Okey, bagus. Cikgu nak tengok idea awak. Kalau melatih diri berjimat cermat ni, apa yang awak nampak? Cikgu panggil nama boleh? Please charge. Kejap. Okey, Irene. Macam mana tu contoh melatih diri untuk berjimat cermat? Ni. Macam kenapa kita kena berjimat cermat? Supaya supaya tak membazir duit beli barang. Bagus. Supaya tak membazir duit, kita beli barang yang kita tak tahu kan. Banyak benda kita beli. Macam kita boleh boros lah. Okey, bagus Irene. Qayyum, kenapa kena latih diri untuk berjimat cermat? Kalau awak lah. Aku nak saling jap Boleh, boleh. Nak salin boleh. Sambil-sambil salin, cikgu soal lah seorang-seorang. Salin hari ni, tajuk faedah menabung. Lepas tu buatlah 3 poin utama ni. Isi utama. Please charge. Ini berapa bulan? Hari ni 25. Membazir duit. Tajuk dia buatlah faedah menabung lah tajuk. Tidak membazir duit. Apa Qayyum? Tidak membazir duit. Supaya tidak membazir duit. Betul-betul. Supaya kita tak beli barangan yang entah bukan-bukan dan supaya tidak membazir duit. Okey, kalau gambar yang kedua, nampak dua orang tua sedang menolak kerusi roda. Kegunaan waktu kecemasan. Okey, Anissa Irdina. Apa contoh kegunaan waktu kecemasan? Untuk guna waktu kemalangan ke? Okey, bagus. Waktu kemalangan. Okey, seorang lagi. Contoh? Waktu kalau kita Please charge. Waktu kita? sakit. Waktu kita sakit. Okey, bagus. Pandai. Okey, Aira. Waktu kecemasan yang lain selain tu? Bila ada bencana. Bila ada bencana. Betul lah. Tiba-tiba ke rumah kita terlibat dengan banjir. Kita perlukan bekalan makanan. Pun kita kena guna duit tabung lah. Adra. Kalau simpanan waktu tua, apa Adra contohnya? Untuk Macam apa simpanan kita tua nanti? Contohlah kita ada idea tak? Kita sekarang muda. Bila kita tua kita nak guna duit tu untuk apa? Untuk apa? Please charge. Tak apalah bagi je apa-apa. Cikgu nak tengok idea awak. Untuk beli kubur. Beli kubur? Cikgu. Ya? Saya untuk Okey. menunaikan umrah. Bagus. Boleh untuk menunaikan umrah. Sebab kita simpan duit kan kita nak beli benda yang kita nak. Itulah menunaikan umrah, nak mengerjakan haji ke. Okey, Adra. Untuk apa Adra? Untuk
Beli apa lagi kita nak? Nanti. Okey, apa Adra nak beli sangatlah hidup Adra? Apa? Untuk Tak apa, cubalah, cuba jawab. Please charge. kalau Kalau rumah? kalau ada kecemasan apa-apa ke, Boleh. Kiralah simpanan hari tu lah kalau ada kecemasan apa-apa. Kalau nak beli rumah pun boleh, kereta. Itulah contohnya. Okey, bagus. Ni tadi Irene ada kata beli kubur. Betul Irene? Ada satu tempat tu. Cikgu tak ingat nama lah. Dekat Kuala Lumpur kan. Kubur tu kena bayar. Cantik sangat tempat dia. Kita kena beli awal untuk kita tempah. Nama kita boleh ditanam dekat situ. Sebab bila dia penuh nanti, tak boleh dah tanam dekat situ. Maksudnya kena tanam tempat biasa. Biasanya orang-orang yang businessman lah. Orang bisnes dia belilah kubur tu. Sebab dekat situ cantik. Tempat dia cantik, terjaga dan untuk ahli keluarga datang ke. Maksudnya ada orang jagalah kubur tu. Awak tahu tak kubur orang meninggal? Belum tentu terjaga dengan baik. Kalau ahli keluarga tak jaga, ada rumput, naik rumput ataupun kalau banjir ke apa memang habislah tanah perkuburan tu. Jadi betul lah. Ada logik orang beli kubur ni ada. Fadlina, ada nak bagi apa-apa contoh tak untuk simpanan hari tua? Hari tua awak nanti. Kenapa awak kena simpan duit? Kalau awak ada duit, awak mesti rasa? Rasa apa? Cikgu bantu Kalau awak tua-tua nanti, awak ada duit, awak boleh beli rumah, beli kereta, awak akan rasa apa? Rasa? Selesa. Tak faham lah koyu buat apa koyu? Rasa selesa lah macam tu. Ni siapa lagi cikgu tak panggil nama? Aufa dia nak tambah apa-apa tak untuk contoh ketiga-tiga gambar ni dalam faedah menabung? Kau Aufa tak ada kat sana? Nazhir ada? Apa lagi contoh Nazhir kalau Nazhir nampak bila kita menabung ni? Cikgu tak dengar suara. Kalau tak boleh buka mic, boleh tarik je kat bawah. Cikgu tengok nanti Okey, jadi inilah faedah menabung. Cikgu, bila saya live, Nak pergi bilik air? minum air. Boleh, minumlah. Okey. Jadi kita tengoklah video ni sampai habis sebab nanti cikgu nak awak buat karangan untuk faedah menabung. Kita tengok Dah siap salin dah? belum. Tak banyak pun ni. Buat poin je. Melatih diri berjimat cermat, kegunaan waktu kecemasan dan simpanan hari tua. Sekejap. Apalah salin-salin? Dah. Dah siap dah? Dah. Okey. Di sebalik gambar ini mari kita ambil contoh kegunaan waktu kecemasan. Apakah jenis kecemasan yang dimaksudkan? Mungkin sakit, kemalangan atau berlaku kematian. Kemungkinan-kemungkinan inilah yang merupakan maklumat tersirat. Daripada maklumat tersurat dan maklumat tersirat tadi, barulah kita dapat menulis ulasan tentang faedah menabung.
Mulakan ulasan kamu dengan menulis pendahuluan. Kemudian, tuliskan isi tersurat dan isi tersirat yang diperoleh tadi. Akhir sekali, tuliskan kesimpulan atau penutup. Pastikan ulasan kamu mempunyai pendahuluan, isi tersurat, isi tersirat dan penutup. Okey. Oh, cikgu dah stop. Dia gerak balik. Kejap Sorry. Yang dipastikan ulasan Okey, kita tengok dulu dekat ruangan chat. Okey, tak apa. Alfa tertidur. Nazhi kata melatih diri supaya tidak boros. Okey, bagus. Nampaknya awak dah nampak lah kebaikan menabung. Kalau lihat dekat sini contoh ulasan yang dibagi ni. Sikit je kan? Keluarlah dia keluar news sekejap. Awak faham tak isi tersurat dengan isi tersirat? Saya pergi tandas je. Pergi tandas, okey boleh? Awak faham tak isi tersurat dengan isi tersirat? Tak faham? Isi tersurat dengan isi tersirat tu apa? Oh, maksudnya tak faham lagi kan maksud isi tersurat dengan isi tersirat. Okey, cikgu terangkan. Dulu kita dengar isi 1, isi 2, isi 3 kan? Bilangan isi yang ada dalam karangan. Tapi bila kita sentuh isi tersurat dan isi tersirat ni, isi tersurat kita nampak. Kita boleh nampak dengan mata kita. Kita boleh nampak dia. Tengok warna pink kan isi tersurat. Tengok dekat atas tu. Baris yang ketiga. Kita dapat melatih diri untuk berjimat cermat. Tadi kita nampak dekat mana isi ni? Dekat gambar tadi kan? Itulah tersurat. Lepas tu cikgu tanya awak, kenapa kena latih diri berjimat cermat? Tengok warna biru dia. Tersirat ni tak nampak. Maksudnya huraian lah. Mengelakkan diri daripada melakukan pembaziran. Tersirat tu Benda tak nampak. Huraian dia lah. Huraian di sebalik isi tadi. Boleh? Boleh faham Airin? Orang lain? boleh? Dia macam tu je karangan ni. Bila kita sentuh isi tersurat tersirat ni biasanya darjah 6 kot. Awak boleh dengar perkataan tu. Tapi darjah 4 pun perlu tahulah sebab awak kan buat karangan juga kan. Itulah maksudnya isi tersurat dan isi tersirat. Mari kita tengok contoh ulasan. Siapa boleh baca? Saya. Okey, silakan. Gambar menunjukkan faedah menabung. Banyak faedah yang kita diperoleh daripada amalan menabung. Dengan menabung, kita dapat melatih diri untuk berjimat cermat sekaligus mengelakkan diri daripada melakukan pembaziran. Seterusnya, hasil tabungan itu dapat digunakan pada waktu kecemasan seperti sakit atau ditimpa musibah kerana malang tidak berbau. Selain itu, amalan menabung penting untuk simpanan hari tua supaya kita dapat hidup dengan lebih selesa. Kesimpulannya, amalan menabung merupakan amalan yang baik dan harus dipupuk sejak kecil lagi. Okey, bagus. Terima kasih. Anissa ke Irina yang baca tadi? Irina, okey. Nampak tak? Kalau tengok dekat bawah, ia kena ada pendahuluan kalau buat ulasan atau karangan ni. Kita ada isi tersurat, isi tersirat dan penutup dia kata. Okey, kita tengok. Pendahuluan tu warna purple lah, warna ungu tu. Gambar menunjukkan faedah menabung. Banyak faedah yang dapat diperoleh daripada amalan menabung. Okey. Jadi kita tengok, dengan menabung, kita dapat melatih diri untuk berjimat cermat. Itu dalam gambar tadi, isi tersurat dia. Sekaligus mengelakkan diri daripada melakukan pembaziran. Itu isi tersurat lah, huraian dia. Kenapa kena berjimat cermat? Sebab kita tak nak melakukan pembaziran. Tengok isi yang kedua. Seterusnya, hasil tabungan itu dapat digunakan pada waktu kecemasan. Seperti sakit atau ditimpa musibah. Isi tersirat dia lah tu. Kerana malang tidak berbau. Malang tidak berbau ni pun peribahasa. Pernah dengar tak? Betul tak? Malang tidak berbau ni, kita tak tahu apa yang akan jadi pada masa hadapan. Sebab malang tu, kita tak tahu.
Dekat UB Pen ada yang tak cover tu. Betul. Malang tidak berbau. Awak ingat baguslah tu awak dapat sesuatu daripada cerita Upin Ipin tu. Sebab Upin Ipin pun dia ada nilai murni yang dia ajar kat kita. Bukan dia sekadar kartun saja. Okey, kita tengok isi yang ketiga. Selain itu, amalan menabung penting untuk simpanan hari tua. Supaya Cikgu kita tadi dia conten sebab tadi tersentuh dia punya tu. tak apa. Dia conten. Cikgu nampak lah, tak apa. Selain itu, amalan menabung ni penting untuk simpanan hari tua supaya kita dapat hidup dengan selesa. Tengok dekat sini, hidup dengan selesa. Sebab apa kita boleh hidup dengan selesa? Sebab kita dah ada semua benda, kita boleh beli rumah, kita boleh beli kereta, rumah pun selesa. Jadi kita pun bebas daripada bebanan hutang. Sebab itulah pentingnya menabung ni. Awak kena buka minda dari kecil. Betapa pentingnya menabung ni untuk masa depan awak. Sebab nanti awak akan jadi pelajar. Pelajar sekolah menengah, pelajar di universiti. Kalau belajar perlukan beli buku, beli alat tulis. Benda tu memerlukan duit lah. Tengok penutup. Dia tak tinggal penutup. Kesimpulannya warna oranye tu. Amalan menabung merupakan amalan yang baik dan harus dipupuk sejak kecil lagi. Simple kan dia punya ayat last tu? Mudah je kan karangan? Ni ulasan lah sebab dia sangat-sangat ringkas. Tak ada contoh. Kalau karangan kena ada isi, ada huraian dan juga ada contoh. Okay, boleh faham setakat ni? Boleh. Susah tak? Tak. Tak susah? Okay, sebabkan cikgu rasa cikgu nak cikgu nak ringkaskan masa, tapi awak dah tengok kan contoh karangan ni? Kalau cikgu nak minta awak buat satu contoh, awak buat satu karangan tentang amalan menabung ni boleh? Boleh tak? Sekarang Boleh. sekarang kita salin lah boleh? Salin dulu. Salin Salin sebiji ni? dulu. Salin dulu. Bila semua siap, cikgu nak minta awak buat contoh awak sendiri. Sekejap je lah. Maksudnya kali ni kita belajar daripada contoh, kemudian kita bina idea kita untuk karangan kita sendiri. Cikgu, kalau isi tersurat dengan isi tersirat sama tak apa ke? Dengan yang contoh ni? Boleh je sama. Tapi tersirat lah. Tersirat tu boleh ubah lah. Sebab tersurat memang ada dah isi dia. Kalau boleh ubahkan isi tersirat. Tapi tak apalah. Yang tu tak apa dulu. Kita salin dulu boleh? Cikgu bagi masa 10 minit salin. Ke lama? Boleh 10 minit. Lepas salin, baru buat karangan. Okay, boleh? Kalau ada soalan boleh tanya. Kejap je, kalau cikgu buka muka awak ni, nampak tak muka awak? Tak nampak kan? Semua ada ke kat sana? Ada. Salin lah. Boleh salin. Dah siap bagi tahu tau. Cikgu, salin yang kat sini Salin dulu kat sini. Baru kita buat karangan. Salin ni sekejap je kan? 5 minit boleh ke? Boleh 5 minit. 10. 10, okey 10 minit. Buku 9 ni kena siap Kalau awak nak garis dengan pensel warna ke pen warna-warni boleh lah. Sebab kita nak buat nota kan. Ni contoh nota lah ni. Nota berbentuk karangan, ulasan. Cikgu, tulisan tu kena berwarna juga ke? Kalau nak buat berwarna boleh. Tak nak buat pun tak apa. Tapi kalau berwarna ni awak boleh ingat lah. Ni kan nota untuk awak. Kalau berwarna awak boleh faham lah. Maksudnya pink tu isi tersurat. Biru isi tersirat. Macam tu. Okey. Alright. Kalau nak buat warna lain pun tak apa kan? Boleh.
Cikgu, Ya, gambar tu kena jarak ke dong tangan? gambar menunjukkan tu ke? Ha. Jarak. So gambar tu tak kat tengah lah. Oh, maksud awak ke jarak dari tepi ke? Ha. Boleh je nak jarak. Sebab ni bukan format karangan kita. Ni adalah ulasan. Dulu sebelum awak pernah buat tak ulasan? Pernah? Pernah dah kan? Dulu ulasan yang dulu berbentuk macam ni. Dia macam mula rapat ke sisi. Tapi sekarang kita punya format dah berubah. Tapi kalau awak nak ubah ke tak nak ubah tak apa. Tulis je lah. Sekarang kan banyak perubahan dalam penulisan karangan. Ni contoh-contoh yang 2-3 tahun lepas. Video ni. Tapi kita boleh pakailah bentuk penulisan dia. Cikgu sempat macam ni. Kita buat pendahuluan, isi tersurat, isi tersirat. Sekarang awak kena ada huraian contoh, isi. Dia beza sikit je lah. Kalau karangan panjang ni, boleh dah ni 15/20. 16/20 dah cemerlang dah kalau karangan awak macam ni. Cuma kalau awak tambah contoh, boleh dapat 19/20. Kita menentukan markah yang kita nak. Jadi penulisan ni penting.
Semua dah siap? Lagi sikit. Lagi sikit. Siapa dah siap nak pergi minum air ke? Boleh. Sambil tunggu kawan-kawan awak. Dah cikgu dah siap. Dah siap dah? Okey. Yang lain? Nak pergi minum air boleh lah. Sekejap lagi kita sambung. Cikgu bagi 2 minit masa untuk minum air. 3 minit lah nak pergi tandas ke. Okey, semua siap dah kan?
Belum. penutup. Belum? Okey, cikgu tunggu lagi. Okey, boleh? Belum. Belum. Sekejap lagi. Okey. Sekejap lagi. Hmm? Sampai yang ke oren. Ya, sampai warna oren tu. Okey dah? Okey. Semua dah ada depan kamera? Depan kamera. Semua dah ada depan laptop? Kita nak teruskan sesi pembelajaran kita. Okey. Kalau Alfa tertidur lagi tak apa. Semua dah ada. Cikgu tak nampak Zulkarnain dengan Anissa Irina. Okey. Siapa cikgu sambung ya? Tadi kita dah belajar tentang faedah menabung. Kita dah salin contoh karangan tentang menabung. Jadi sekarang cikgu nak bagi awak tengok satu cerita pendek. Lama juga ni, mungkin dalam, kat situ dia buat 7 minit kan? Dalam 6 minit lah cikgu tak tunjuk semualah sampai habis. Awak tengok dalam cerita ni, apa yang awak dapat daripada kisah yang dia tunjuk. Tajuk dia Nuri Tabung Baru. Lepas kita tengok cerita ni, barulah awak dapat idea untuk buat karangan. Boleh? Saya pernah tengok cikgu. Oh, pernah tengok dah? Orang lain? Belum. Belum lagi. Wah. Fans awak pernah tengok sebab cikgu tak pernah tengok lagi tentang Nuri ni. Cikgu cari cerita pendek lain tapi banyak Indonesia. Tapi yang ni bahasa Melayu kan. Kita tengok ya. Aira boleh? Okey. RM1, RM2, RM3. Ha, saya tengah buat apa? Saya tengah kira duit. Puluh betong di
atas bukit. Apa yang kita guna untuk simpan duit? Nak tahu jawapannya? Jom kita tengok episod ni. Tara, tabung Nuri. Wah, cantiknya. Siti tahu tak macam mana nak simpan duit? Siti tahu. Dari duit belanja sekolah Siti lah. Lagi banyak Siti berjimat di sekolah, lagi banyak duit tabung Siti. Sikit-sikit, lama-lama jadilah bukit. Untuk permulaan ni, ayah bagi RM1. Yeay! Terima kasih, Ayah. Yahoo! Sekarang kita semua ada tabung yang sama. Apa kata kita buat pertandingan? Siapa simpan paling banyak, dia menang. Saya setuju. Hujung bulan nanti, mari kita tengok siapa yang paling banyak. Okey tak? Okey. Tengok, hari ini saya makan sikit sahaja. Semua baru RM1.50. Samalah dengan saya. Saya pun. Wow. Kenapa awak semua makan sikit je? Mana Eurin? 20 ekor. Kari Pak, tak ada ke? Kenapa semua pandang saya macam tu? Dewa, kita kan tengah bertanding simpan duit. Alamak, saya lupalah. Saya dah habiskan duit saya. Kosonglah tabung saya nanti. Dengan bawa bekas sendiri, mesti saya boleh berjimat lagi banyak. Hari ni, amal saya masak banyak. Ada tosai, roti canai. Marilah makan sama-sama. Saya punya bekal lagi sedap. Saya bawa nasi ayam tau. Eleh, hari ni saya bawa nasi lemak. Ada sambal ikan bilis, kacang, ayam goreng. Sedap tau. Siti, awak bawa apa pula? Hari ni saya bawa sandwich je. Ayo, tak apa dah. Kita semua boleh kongsi. Cepati, roti canai 50% satu, 80% dua. Air kotak, sejuk dan sedap. Satu RM1. Eleh, mai rapat, mai dekat. Kuih sedap, RM3. Rani, ni bukan makanan untuk awak sendiri ke? Dek, saya suruh amal saya masak lebih sikit ini hari. Dengan ini, saya boleh berniaga. Jadi saya dapat berjimat lagi banyak. Oh, macam tu. Hai Siti, berapa awak dapat jimat hari ni? Alahai Nuri, habislah saya. Mesti saya kalah dalam pertandingan kumpul duit tu. Sebab tu ke awak sedih? Itu tak pentinglah Siti. Tapi, awak tahu tak, Ameng, Rani dan Umar semua dah berniaga. Duit simpanan mereka mesti dah banyak. Bagusnya idea mereka. Awak pun bolehlah berniaga. Kalau mereka boleh buat, awak pun boleh buat kan? Tapi, saya nak berniaga apa? Mereka semua dah jual roti canai, air kotak, kuih muih. Apa lagi yang boleh saya jual? Awak nampak tak tu? Ya, kenapa? Ting ting ting. Saya ada idea. Mana Siti ni ya? Kenapa dia masih tak sampai lagi? Ayayo, apa yang silau berkilat sangat ni? Fuyo, basikal baru. Taklah. Basikal ni dah 2 tahun saya pakai. Ya ke? Tapi yang ini mesti basikal yang baru kan? Mana ada? Ni basikal lama abang saya dulu tau. Dia bagi kat saya. Kawan-kawan, pergilah sana. Dekat sana ada tempat cuci basikal tau. Cuci basikal? Uyo, dahsyat. Banyaknya basikal. Hai kawan-kawan semua. Patutlah tak datang main kat padang. Awak sibuk rupanya. Pandailah awak Siti. Kami pun tak terfikir nak berniaga macam ni. Kalau macam tu, kami pun nak cuci basikal sekali lah. Saya sudah ada pemenangnya. Jom. Adakah anda bersedia untuk ketahui siapa pemenangnya? Tempat keempat, Rani dengan RM35.50. Tempat ketiga, Ameng dengan RM36.70.
Jadi, tinggal Umar dengan Siti. Saya akan sebut nama pemenang saja. Pemenang pertandingan menyimpan duit terhebat peringkat kampung Bukit Oren jatuh kepada Siti. Yeay, saya menang. Siti menang dengan kutipan sebanyak RM65.50. RM65.50? Banyaknya. Hebatlah awak, Siti. Hihihi. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Betul tak, Nuri? Sebab tabungan Siti paling banyak, Siti belanja kawan-kawan makan aiskrim hari ni, Ayah. Wah, Siti, bagus semangat kawan-kawan Siti. Ayah bangga dengan Siti. Walaupun pertandingan dah habis, awak boleh je teruskan bawa bekal ke sekolah. Menabung mesti diteruskan. Menabung juga. Tidur tak boleh lambat. Esok kan nak sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amutu. Amin. Selamat malam, Ayah, Ibu, Nuri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Siti. Okey, macam mana? Baru dapat 1. Baru? Dua. Dapat 2. Dapat 2. Okey, orang lain? Macam mana tengok cerita ni? Fokus tak? Boleh fokus. Okey, apa yang Airin dapat daripada cerita ni, Airin? Sekejap. Apa ni? Sekejap. Spontan je saya macam. lupa. Lupa. So, itu tentang menabung kan? Tadi. Ke ada orang lain nak volunteer dulu? Qayyum. Dekat sikit tak dengar. Takkan duit. Apa? Tak jimat cermat. Berjimat cermat. Macam mana dia berjimat cermat? Okey. Lagi? Aira? Okey, Airin dah sedia ke? Kerja sambilan. Kerja sambilan. Boleh. Okey. Qayyum apa, Qayyum? Pandai berniaga. Pandai berniaga. Okey. Aira apa, Aira? Apa dia buat dalam video tu? Menyimpan sikit-sikit. Menyimpan sikit-sikit. Okey, Anissa Irina? Menyimpan duit untuk masa depan. Menyimpan duit untuk masa depan. Okey, bagus. Lagi? Tengok tak dia buat apa tadi simpan duit? Dia kreatif kan? Dia fikir macam mana cara nak simpan duit biar dapat duit lagi banyak daripada kawan-kawan dia yang dah cari duit lah. Okay, Fadlina? Cermat. Berjimat cermat? Kenapa? Cikgu tak dengar jelas. Okay, Adra macam mana Adra? Berjimat cermat. Okay, bagus. Okay, Zulkarnain ada tak ke Zulkarnain? Apa? Tengok tak video tadi? Tengok. Okay, apa yang Zulkarnain nampak dalam video tu untuk menabung? Untuk menabung kita kena ada usaha. Dengan apa dah?
betul lah ada usaha. Nampak tak dia macam, Kena rajin. ya betul, bagus, rajin. Itulah di usia awak macam mana awak nak kumpul duit. Tapi kalau ikut logiknya memang tak adalah kan khidmat nak basuh basikal tu. Sebab dia, dalam cerita tu dia duduk dekat kawasan kampung. Awak semua mungkin ada duduk dekat rumah flat ke, kondominium ke, kawasan bandar. Jadi tak bolehlah banding dengan cerita tu. Cuma itulah idea bila kita nak menabung. Selain kita simpan duit makan. Dia cakap dekat situ, maksudnya janganlah nak menabung semata-mata nak menabung kita tak makan. Itulah. Itulah cikgu nak suruh awak nampak. Usaha dia macam mana dia nak menabung. Okay. Boleh ke kalau cikgu nak minta buat karangan? Karangan menabung. Cikgu tak cari tajuk lain dah. Kiranya mudahlah. Awak buat je karangan yang sama. Kalau nak tengok contoh ulasan yang salin tadi, tak apa. Tengok yang tu. Tapi buatlah kelainan sedikit. Nak letak peribahasa ke, nak letak simpulan bahasa ke. Nak berapa minit masa? 15? Lepas buat karangan, cikgu bagilah contoh karangan kat awak. Ke 20 minit? Nak 20 minit? 20 minit. Okey, 20 minit boleh? Anissa Aidina okey? Okey. Nanti minggu depan ada satu lagi kelas. Lepas tu awak akan ada banyak ulang kaji soalan peperiksaan. Sebab kita dah nak sesi akhir akademik dah kan. Jadi tak belajar sangatlah tata bahasa. Kita lama dah tak main quiz kan. Quiz online lama dah tak main. Cikgu. Ya? Yang ni nanti hantar dalam grup lah. Apa? Yang ni nanti kena hantar dalam grup ke? Hantar dalam grup. Sila kena hantar. Cikgu tengok. Sebab ni kan buat karangan, ingat dia ada perenggan, ada pendahuluan. Pendahuluan rapat ke kiri, masuk perenggan yang kedua jarakkan. Pertama, ada isi, huraian dan contoh. Macam mana kita buat perenggan? Macam mana kita buat karangan? Macam tu lah awak kena buat. Masuk perenggan ketiga, isi kedua. Isi huraian contoh. Masuk perenggan yang keempat, isi 3. Cikgu, Ya? izinkan saya ke tandas. Boleh. Lepas habis isi 3, sama. Ada penutup. Buat karangan yang lengkap macam cikgu pernah ajar dah. Kalau pendek pun tak apa. Asal cukuplah isi huraian contoh tu. Tak payah panjang pun. Cikgu, Ya? mula-mula tu kena jarak tengah. Tak jarak. Pendahuluan tak jarak. Masuk perenggan yang kedua baru jarak. Okey. Alright.
Okey. Oh, cikgu, Ya, kalau pendahuluan dia pendek tak apa ke? tak apa je. Asalkan ada. Okey. Alright. Kita santai je malam ni sebab awak dah ada contoh karangan kan? Okay.
Cikgu, boleh ke seperti sakit atau benda buruk yang berlaku? Boleh. Sebab Okey. benda buruk yang berlaku tu kan sakit juga. Tapi kita tak tahulah macam mana kan. Boleh-boleh cikgu faham dah yang tu. Okey. Cikgu, marilah kita mengamalkan amalan tabung menabung. Marilah kita mengamalkan amalan menabung. Kan amalan menabung. Amalan menabung. Okey, terima kasih. Sama. Cikgu dah siap hantar. Dah siap boleh hantar. Cikgu tengok
Orang lain okey. Okey, Koyum dengan Irene dah hantar. Tak masuk.
Online okey? 2 minit lagi. Oh, faham. Cikgu, Ya, saya hantar lepas kelas boleh tak? boleh. Okey. Tapi dah siap dah? Dah. Okey, orang lain? Belum, dah siap. Dah siap. Dah siap dah? Adra, Zulkarnain macam mana? Zulkarnain, cikgu nak tengok lah Zulkarnain punya karangan. Dah siap ke? Lagi video. Okey. Sikit lagi. Nak berapa minit lagi cikgu nak bagi? Sebab sekarang ni cikgu nak present karangan kawan awak dekat awak. Tentu saya hantar lepas tu tak boleh. Boleh, boleh. Kalau siapa nak hantar sekarang, boleh hantar sekarang. Kalau nak hantar lepas sekolah, boleh je. Cuma kalau awak hantar sekarang, cikgu bolehlah present ke awak, kita tengok karangan masing-masing. Okey. Cikgu tanya sekali lagi, ada lagi tak siap? Ada lagi ke tak siap? Cikgu rasa cikgu nak tayang, cikgu nak share screen karangan Koyum sekejap. Dengar. Ha? Suara siapa tu? Sekejap. Screen. Okey, boleh tengok? Boleh nampak? Saya ambil warna merah. Okey, semua boleh tengok skrin? Semua dengar tak suara cikgu? Dengar. Dengar. Okey. Cikgu rasa semua dah siap ke ada lagi yang tak siap? Saya sikit lagi.
Sikit lagi. So, cikgu nak teruskan tengok jawapan Qayyum sekejap boleh? Boleh? Okey. Lepas tu siapa lagi hantar? Qayyum dengan Airin je lah yang hantar. Kejap lagi cikgu tunjuk jawapan Airin. Okey. Sekarang siapa yang tak siap lagi, rasanya tak apalah, boleh letak pensel dulu. Tengok dekat skrin. Kita tengok sama-sama. Okey. Bila tulis tentang karangan, baguslah dekat sini kita boleh nampak Qayyum ikutlah apa cikgu kata tadi, iaitu perenggan pertama ni ialah pendahuluan. Okey, pendahuluan. Tak apalah macam tu. Kita baca. Gambar menunjukkan faedah menabung. Banyak faedah menabung yang dapat diperolehi daripada amalan menabung. Dengan menabung, menggalakkan diri daripada pembaziran duit. Okey, bagus, betul. Cuma dekat sini kita boleh tambah. Dengan menabung kita dapat mengelakkan diri daripada pembaziran duit. Okey, yang tu lebih, ayat dia lebih gramatis lah kalau macam tu. Seterusnya, perenggan kedua ni isi pertama. Okey. Seterusnya, hasil tabungan itu dapat digunakan pada waktu kecemasan seperti sakit atau ditimpa musibah kerana malang tidak berbau. Okey, betul. Walaupun bentuk karangan ni lebih kurang macam contoh tadi, tapi cikgu tengoklah ada bernada wacana. Baguslah. Dekat sini kita boleh tengok hasil tabungan itu dapat digunakan pada waktu kecemasan. Ini ialah isi. Huraian dia kerana malang tidak berbau. Huraian. Contoh dia ialah sakit ataupun ditimpa musibah. Ni baru contoh. Kiranya baguslah. Perenggan ni bagus. Ya? Ada soalan ke? Okey, selain itu, amalan menabung penting untuk simpanan hari tua supaya kita dapat hidup dengan lebih selesa. Okey, amalan menabung ni bagus, penting untuk simpanan hari tua. Isi betul. Cikgu right lah. Okey, T ni salah ni. T kecil ya. T kecil macam tu. Supaya kita dapat hidup dengan lebih selesa. Kita dapat hidup dengan lebih selesa ni ialah huraian. Tak ada apa dekat sini, Qayyum? Oh. Tak ada contoh. Kena Okey. ada juga ke? Ya, cikgu nak ada contoh. Sebab kita kan nak melengkapkan isi huraian contoh. Kalau sini cikgu boleh bagi, kita dapat hidup dengan lebih selesa. Contohnya, bebas daripada hutang. Okey, cikgu macam tu Bebas daripada hutang. Okey. Itulah karangan cemerlang. Sebab kita kan belajar untuk nak bina karangan cemerlang. Okey, selepas itu, menabung untuk masa hadapan supaya masa hadapan cerah. Okey, contoh membeli rumah, membeli keperluan rumah dan lain-lain lagi. Okey, bagus. Menabung untuk masa hadapan, isi, supaya masa hadapan cerah. Huraian. Dekat sini Qayyum, cantik awak tak noktah. C besar. Contohnya, membeli rumah, membeli keperluan rumah dan lain lagi. Dan lain-lain. Okey, contoh. Okey, bagus untuk karangan ni. Okey, boleh Qayyum? Yang lain boleh? Macam ni lah cikgu tanda karangan awak. Okey, orang lain boleh? Cikgu, dia ada lagi satu kertas lah. Qayyum ada lagi satu kertas. Okey, ada satu kertas lagi. Sekejap ya. Kalau tak bagi contoh, salah juga ke? Dia tak salah, Airin. Cuma cikgu nak awak kembangkan karangan awak. Kalau isi huraian dia akan jadi macam bahagian C. Bahagian yang kita hurai gambar tu kan. Kalau Maksudnya nak lebih membeza, lengkap. nak membeza dengan karangan, kita kena buat perenggan. Kita ada isi huraian contoh. Okey, jadi kat sini Qayyum letak kesimpulannya. Amalan menabung merupakan amalan yang baik dan harus dipupuk
dari kecil menabung sikit-sikit. Lama kelamaan jadi bukit. Okey. Betul tak cikgu baca ni Qayyum? Kenapa M tu kecil? Qayyum ada tak tu? Tengok sikit. Ada. Kesimpulannya, amalan menabung merupakan amalan yang baik dan harus dipupuk dari kecil. Okey, betul. Setakat ni cikgu letak titik kat sini Betul. Menabung sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Kalau letak titik noktah dekat situ, sini kena M besar. Sebab cikgu tak nampak sebelah tepi tu ada apa kan. Menabung sikit-sikit lama kelamaan jadi bukit. Okey, betul. Cuma, awak kena pay attention lah sikit. Fokus dekat peribahasa ni. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Dia tak boleh sikit-sikit lama kelamaan jadi bukit. Tak boleh. Dia kena lama-lama. Kita kena ambil satu ayat tu, satu ayat yang betul. Okey, tak boleh tambah imbuhan lah. Macam lama imbuhan kelamaan ni lah. Maksudnya lama-lama jadi bukit. Okey. Oh, Adra dah hantar. Kita cuba tengok Airin pula. Oh, okey, tak boleh kecilkan. Oh, Airin punya satu perenggan. Tak apa, tak apa. Satu perenggan tadi kan takut awak keliru dengan apa yang awak salin tadi kan. Yang salin tadi kan ulasan. Bila masuk perenggan, kena buat dalam, bila masuk karangan, kena buat dalam perenggan. Okay, kita cuba baca dulu. Kita tengok isi Airin. Terdapat pelbagai faedah menabung. Tu pendahuluan. Okey, betul. Sebab ada pendahuluan. Ringkas tak apa. Pendek je. Pendek tak apa, asalkan ada. Sesuatu penting. Jadi, kita dapat ni kena bermula dari bawah macam Qayyum tadi. Okey, kita dapat melatih diri untuk berjimat cermat supaya tidak boros. Kita dapat melatih diri untuk berjimat cermat. Yang ni walaupun ada kata hubung kat sini, dia tetap jadi isi. Tapi betul lah, betul dah. Cikgu garis untuk tu sebab cikgu nak kata tu kata hubung. Supaya tidak boros. Okey, huraian. Okey, betul. Cuma kita tak ada contoh kan? Contoh. Lepas tu, hasil tabungan boleh digunakan ketika kecemasan berlaku, seperti sakit ataupun benda buruk berlaku. Hasil tabungan boleh digunakan ketika kecemasan berlaku. Okey, isi. Seperti sakit atau benda buruk berlaku. Ni boleh jadi huraian ataupun contoh. Bergantung awak nak huraikan dia. Kenapa Qayyum? Qayyum okey tak? Okey. Kalau nak tambah contoh dekat sini, macam tadi kan, supaya tidak boros. Contohnya, membeli barangan yang tidak diperlukan ataupun membeli makanan yang banyak. Itu contohnya. Kalau untuk isi yang kedua ni, hasil tabungan boleh digunakan ketika kecemasan berlaku seperti sakit ataupun benda buruk berlaku. Contohnya, berlaku kemalangan yang tidak terduga. Contohnya, rumah terbakar ke. Pula rumah terbakar. Macam itulah salah satu musibah yang berlaku. Okey. Selain itu, amalan menabung dapat disimpan untuk hari tua. Okey. Isi, bagus, betul. Supaya hidup kita tenang dan selesa. Yang ni huraian. Macam tadilah, macam Qayyum tadi tertinggal dekat sini contoh kan. Contohnya, bebas daripada hutang. Ya? Boleh? Bebas daripada hutang. Okey. Kesimpulannya, marilah kita mengamalkan amalan menabung kerana menabung ialah amalan yang baik dan harus dipupuk sejak kecil lagi. Okey, bagus. Yang akhir-akhir tu saya tak tahu lagi. Jadi saya ambil je. Oh, tak apa, tak apa. Cikgu faham sebab awak dah belajar contoh. Jadi bila awak nak buat karangan baru, dia macam terikat dengan karangan asal kan? Tapi tak apa, yang tu cikgu ajar awak pendekatan berdasarkan belajar contoh dahulu, baru kita buat karangan. Itu adalah pendekatan dalam pembelajaran lah. Okey, boleh. Bagus. Kita ada lagi masa. Sempat lagi so cikgu tengok karangan Adra sekejap. Cikgu tutup skrin dulu.
Sebab cikgu kena download. Download karangan Adra sekejap. Okey, semua boleh faham ke cara cikgu semak karangan macam mana? Boleh? Okey. Bagus, sekejap ya. Kalau tak faham boleh tanya. Macam itulah kita nak semak karangan. Sebab cikgu semak karangan awak untuk bagi markah. Jadi macam kita kena tulislah lengkap. Kejap. Dan satu file. Adra. Okey, boleh nampak? Boleh? Okey, jom kita tengok karangan Adra. Okey, untuk Adra bagus, cikgu dah nampak pendahuluan. Oh, Adra buat point ke ni? Ya kan Adra buat bentuk karangan. Tak apalah kita tengok isi Bentuk karangan tak apa, kita abaikan, kita tengok isi. Menabung merupakan amalan mulia dan perlu diamalkan sejak kecil. Pelbagai faedah dapat dinikmati oleh golongan yang suka menabung. Masa depan terjamin dan tidak menghadapi kesusahan pada waktu kecemasan. Cikgu rasa ni ialah pendahuluan kan? Betul tak pendahuluan? Amalan menabung mengurangkan sikap boros kepada pelajar. Berbelanja dengan berhemah kerana lebihan wang yang ada akan ditabung, akan dimasukkan dalam tabung. Okey. Dimasukkan dalam tabung. Membeli barang yang perlu sahaja dan tidak membazir wang. Okey, betul. Kalau gini cikgu tengok, boleh faham tak apa yang Adra buat? Kalau cikgu faham, ini adalah isi. Dia pun buat sini huraian. Apa? Ni contohlah membeli barangan. Okey. Wang yang ditabung dah value besar. Tarik sikit. Wang yang ditabung akan dapat mengurangkan beban ibu bapa. Wang yang ditabung. Wang yang dimasukkan ke dalam tabung. Okey, ambil perkataan macam tu Isi dia. Huraian dia membantu mereka untuk membayar yuran dan pelbagai lagi keperluan sekolah. Boleh kira huraian. Okey. Membeli barangan atau buku yang dikehendaki oleh guru dengan segera. Contohnya. Okey, bagus. Sebenarnya kalau contoh ni kita bagi tahulah keperluan sekolah, contohnya membeli buku. Tapi Adra diterangkan pula contoh tu. Maksudnya buku tu dikehendaki oleh guru dengan segera. Jadi boleh terima. Bagus untuk idea ni. Pelajar dapat menggunakan wang tabung tersebut pada waktu kecemasan, peristiwa yang tidak diduga seperti kemalangan atau penyakit yang berbahaya. Okey. Yang ni ada huraian, ada contoh dalam ni. Peristiwa yang tidak dapat diduga. Okey, ni huraian dah. Sini ni contoh. Okey, bagus untuk Adra. Cuma tak ada apa Adra? Adra ada kat situ? Tak ada penutup Adra. Yang lain bagus dah. Nanti awak tulis dalam bentuk karangan macam koyum boleh? Tu macam tu lah bila cikgu kata cikgu nak bentuk karangan, kena tulis macam tu. Walaupun cikgu faham lah awak tulis macam ni, maksudnya dah lengkap isi huraian contoh. Cuma kita nak tulis dalam bentuk perenggan. Okey, kita ada 3 minit lagi. Ada soalan ke? Ada soalan tak? Semua dah mengantuk ke? Cikgu tak dengar suara dah ni. Belum. Belum. Tak ada soalan? Semua faham? Faham? Betul. Okey. Kalau gitu tak ada soalan ni? Tak ada.
Tak ada. Sukanan tu lah. Ada ke sukanan kat sana? Tak ada juga? Ada. Ada. Sukanan boleh buat karangan? Mana? Kalau tak pandai sangat. Okey. Kalau macam tu, kalau tak ada soalan, kita buka kamera, kita tangkap gambar untuk kehadiran sekejap. Okey. Pakai. Okey. 1, 2, 3. Kucing. Comel. 1, 2, 3. Okey. Jadi betul ni tak ada soalan? Tak ada. Faham? Semua faham? Okey, Alhamdulillah. Tengoklah minggu depan cikgu ajar apa, sama ada kita buat karangan lagi ataupun kita ulang kaji untuk satu set soalan peperiksaan atau kita belajar tentang bahasa. Okey? Yang mana belum hantar karangan, boleh hantar karangan.